Okay, Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri 10 jenis korel dan juga perbezaan antara Favia dan juga Favai. Jadi, sebelum saya nak terangkan mengenai korel, kita kena tahu dulu apa itu korel. Korel ni adalah marine invertebrate yang daripada kelas Anthozoa, daripada phylum Cnidaria. Jadi daripada korel ni dia terbentuk daripada colonies of polyp yang berkumpul secara rapat. Jadi terbentuklah satu korel. Polyp ni dia juga dia merembeskan kalsium karbonat untuk form calcium based skeleton coral tu. Tu yang kita akan nampak kalau coral mati akan ada tinggal rangka putih yang macam sponge tu. Kita akan masuk kepada 10 jenis korel dan juga ciri-ciri dia. Yang pertama adalah korel Acanthostria. Contoh untuk Acanthostria adalah Stericap coral. Stericap coral ni kita boleh jumpa dekat Red Sea, dekat Marshall Island ataupun dekat Tuamotu Archipelago dan lain-lain tempat lah boleh jumpa. Lepas tu Acanthostria ni dia ada crustose growth form. Crustose ni dia macam kerak, dia macam crust. Tahu kalau kita masak kuali tu kan ada kerak kan. Jadi itulah maksud crustose tu. Dia bentuk dia macam kerak. Dia membesar macam kerak. Dia boleh grow until 1 meter dan juga dia ada gigi yang besar pada septa. Septa ni contoh macam kalau kita potong pokok yang berdahan lembut kan, kita potong. Lepas tu dekat bulat yang kalau kita tengok secara depan-depan, dekat kawasan tu dia akan ada macam line yang menegak tu, kita panggil dia sebagai septa. Jadi septa untuk Acanthostria ni dia ada gigi yang besar dekat dalam-dalam. Lepas tu color dia dull in color, dia tak terang sangat. Tetapi ada certain beberapa jenis tu terang color dia. Yang kedua kita akan masuk untuk Blastomussa. Contoh untuk Blastomussa adalah Blastocoral ataupun boleh kita panggil Posy coral. Kita boleh jumpa dia dekat West dan Central Indo-Pacific punya kawasan. Lepas tu septa dia pula yang tadi tu dia ada gigi yang besar. Kalau untuk Blastomussa dia punya gigi pada septa tu kecil dan tumpul. Lepas tu Blastomussa ni dia bawah LPS coral, iaitu Large Polyp Scleractinian ataupun Large Polyp Stony. Yang mana yang kita tahu Large Polyp Scleractinian ni adalah spesies yang agresif dan tetapi kalau untuk Blastomussa ni dia agresif, cuma dia sting dia punya penyengat dia tu tak berapa nak kuat. Lepas tu bentuk dia round dan swollen discs when grow. Lepas tu color dia color purple, pink, green, brown dan juga red, merah. Lepas tu dia punya jantina dia adalah hermaphrodite. Yang mana kita tahu hermaphrodite ni benda tu dia ada 2 jantina. Yang ketiga adalah Symphilia. Contoh untuk Symphilia adalah Symphilia valenciensis. Kita jumpa dia dekat lower reef slope yang terlindung daripada ombak dan kawasan rocky foreshores dekat subtropical location lah. Jadi dia untuk Symphilia ni dia adalah flat. Dia kolonis dia flat. Dia macam bentuk flat lah dia punya tu. Lepas tu walls dia tu kita nampak macam fleshy. Dia fleshy sebab polyps lah. Polyps kan dia jenis fleshy sikit. Lepas tu septum ni adalah plural untuk septa. Septa yang kita sebut tadi tu, yang kawasan dalam bila kita potong tu, dia vertical dia punya tu. Kalau septum ni dia adalah plural punya sebutan dia.
Jadi septum untuk Symphilia ni dia tebal dan ada gigi yang besar, sama macam yang pertama kita sebut tadi tu, ada gigi yang besar. Lepas tu warna dia selalunya grey, brown ataupun mottled colour. Lepas tu yang keempat adalah golden clove, soft, dia bawah soft coral. Kita boleh jumpa dia dekat kawasan yang berbatu karang, ataupun kita boleh jumpa dekat back reef slope dan rubble zone yang ada pasang surut punya keadaan. Lepas tu dia adalah bawah soft coral, dan dia tak agresif dan dia jenis yang tenang, dia bukan jenis yang menyerang coral lain. Dia boleh membesar hingga 3 inci. Dia soft coral yang tahan lasak, yang sangat sesuai untuk kalau beginner nak try untuk jaga. Dan dia fast grower, dia ada 8 tentacles. Lepas tu colour dia brown, green, pink dan white in colour. Lepas tu yang kelima adalah green star polyp, ataupun kita boleh panggil sebagai GSP. Yang mana GSP ni dia boleh dijumpa dekat Fiji, dekat Solomon Island dan Great Barrier Reef. Lepas tu GSP ni dia adalah bawah soft coral juga, sama macam tadi, dia bawah soft coral. Lepas tu dia ni adalah encrusting species, yang mana encrusting species ni adalah species yang boleh melekat pada kaca, batu ataupun coral pun boleh juga dia boleh melekat. Jadi kita panggil GSP ni macam slightly agresif, dia agak agresif. Dia bukan agresif daripada segi menyengat, tapi sebabkan dia duduk di atas coral yang lain, dia macam agresif kat atas tu. Lepas tu GSP ni dia green in colour dan fast grower. Dia tak boleh nak tolerate dengan water parameter yang lari jauh daripada apa yang dia nak. Dia tak boleh tahan kalau jauh sangat. Lepas tu yang keenam adalah Echinophilia. Contoh untuk Echinophilia adalah Echinophilia aspera. Dia native dekat kawasan western dan central Indo-Pacific. Lepas tu Echinophilia ni adalah jenis hard coral ataupun stony coral. Dia berbentuk laminate plates or tiers, bentuk macam plate, macam piring. Lepas tu dia boleh grow sehingga 60 cm across, macam 60 cm panjang dia. Lepas tu dia come in shades of brown, green dan red. Lepas tu dia boleh hidup dekat kawasan yang kedalaman 10 hingga 30 meter kedalaman air tu. Yang ketujuh adalah Echinopora. Contoh untuk Echinopora adalah Echinopora lamellosa coral. Kita boleh jumpa dekat Indo-Pacific area, dekat kawasan Indo-Pacific. Dan dia thin plating, dia nipis, dia punya bentuk dia. Dan dia dome shape corallites. Dia punya corallites tu, corallite ni adalah macam rangka luar coral tu, dia berbentuk dome shape, iaitu berbentuk kubah. Dia fast grower. Dia ada yang colour yellow to brown, ada green, dan even sometimes dia warna macam grey yang bluish, macam tu lah. So dia mampu untuk menyengat coral lain. Dia ada sting juga, dan dia selalunya akan menyengat waktu malam. Dia macam nocturnal lah, dia makan pada waktu malam. Lepas tu dekat dia kan berbentuk piring kan, bentuk bulat. Jadi dekat edge dia tu, hujung bulat tu, dia boleh jadi smooth, rata je, ataupun dia boleh jadi macam wavy, bentuk macam berombak-ombak kan tu, beralun. Lepas tu yang ke-8 adalah Zoanthids. Contoh untuk Zoanthids adalah button polyp coral ataupun Zoas coral. Kita boleh jumpa dia dekat kawasan tropical ataupun subtropical water. Dia easy to grow, dia senang untuk membesar,
some can be toxic to human. Dia boleh jadi toksik, dan dia senang untuk dijaga, sesuai untuk beginner kalau nak try untuk mula minat terhadap ni lah, penjagaan coral. Dan tentacles dia marginal lah. Yang ke-9 adalah Favia. Favia ni adalah reef building stony coral. Dia hard coral juga. Dia flat, dome shape macam yang tadi kita sebut tu. Dia berbentuk kubah. Lepas tu dia ada, kan septa yang kita sebut tu, dekat septa tu dia ada gigi yang halus. Dia tak besar, cuma gigi yang halus. Lepas tu polip dia tu boleh extend, sama macam tadi, dia akan extend untuk tangkap mangsa dia pada waktu malam. Dia punya stinging tentacle tu, function dia adalah untuk, macam kita tahu, untuk macam halau coral yang ada bersebelahan dengan dia. Dan kita boleh panggil Favia ni sebagai coral war juga lah. Dia jenis coral yang suka untuk berlawan, coral war. Lepas tu yang terakhir adalah Favite. Favite ni dia adalah LPS, iaitu Large Polyp Scleractinian ataupun Large Polyp Stony. Dia bersifat agresif, sama macam Favia juga, dan menyerang pada waktu malam. Dia senang untuk dijaga sebab dia memerlukan pencahayaan dan arus air yang sederhana. Jadi dia punya corallite wall dia, dinding corallite yang saya sebut tadi tu, dekat sekeliling coral tu adalah nipis. Dia tak terlalu tebal, dan dia vividly colour. Dia colour dia warna yang terang, yang mana dia punya tengah dia berwarna hijau, dan sekeliling dia boleh jadi ada brown, red ataupun purple lah sekeliling dia tu. Lepas tu dia 1 meter in diameter, besar juga. Dan yang terakhir kita masuk kepada perbezaan antara Favia dan juga Favite. Jadi saya nak terangkan, saya nak sebut 6 perbezaan antara Favia dan Favite. Perbezaan yang pertama adalah dari segi saiz mulut, yang mana Favite ni dia ada mulut yang lebih kecil berbanding Favia. Lepas tu dia punya extension of tentacle dia, kemampuan tentacle dia untuk memanjang. Favite ni dia walaupun mulut dia kecil, tapi dia ada polip dia tu, ada tentacles yang panjang berbanding Favia. Favia tentacle dia pendek. Lepas tu untuk aggression, dia punya sifat agresif. Favite ni dia lebih agresif walaupun mulut dia kecil. Kalau Favia ni dia agresif tapi tak seagresif Favite. Jadi untuk growth pula, Favite ni dia faster, tapi kalau untuk Favia dia slower pembesaran dia. Mungkin boleh jadi sebab Favite lebih agresif. Jadi bila adanya coral-coral yang datang sebelah dia, dia akan mampu untuk berlawan, dan dia saja yang hidup. Jadi dia ada space yang banyak untuk dia cepat membesar. Ataupun boleh jadi bila owner dia jaga, owner dia akan letak lebih berjauhan lah berbanding coral-coral lain. Jadi boleh jadi itu antara faktor dia cepat membesar, sebab adanya banyaknya ruang. Seterusnya adalah size of polyp. Kalau polyp Favite ni dia kecil, sebab mulut dia pun kecil, jadi polyp dia pun kecil juga. Kalau Favia ni dia mulut besar, polyp dia pun besar. Yang terakhir adalah jarak antara polyp. Favite ni dia punya jarak antara polyp tu ada macam satu wall macam ni polyp yang lain, ni ada jarak macam ada satu dinding yang lain. Kalau untuk Favia ni dia tak ada jarak. Ni wall, ada 2 Favite berkongsi satu wall yang sama. Macam tu lah. Ada 2 Favite pula, ada 2 polyp yang berkongsi satu wall yang sama. Jadi dia rapat-rapat, dia duduk bertindih-tindih macam tu. Kalau Favite dia jarak-jarak. Okey, itu saja daripada saya. Saya Muhammad Syazwan Fati, mengundur diri. Assalamualaikum.